Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 11 akan membentangkan poster yang berkaitan dengan video yang dihasilkan, iaitu kesan pandemik COVID-19 kepada perpaduan negara bagi subjek kenegaraan Malaysia. Okey, dalam poster yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami, terdapat beberapa peranan frontliners seperti doktor, polis, askar dan banyak lagi dalam bekerjasama untuk menangani COVID-19 daripada terus menular di negara ini. Okey, peranan mereka adalah sangat besar dan tidak ternilai kerana mereka sanggup berkhidmat kepada negara walaupun risikonya sangat tinggi terhadap kesihatan mereka, terutamanya dari segi fizikal dan mental. Mereka sanggup bekerja melebihi 18 jam untuk memastikan keadaan rakyat berada dalam komposisi yang stabil tanpa mempedulikan penat lelah mereka. Okey, frontliners telah bertungkus lumus meminta untuk rakyat sentiasa menjaga SOP dan tidak melanggar perintah yang telah ditetapkan. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menghargai jasa dan titik peluh mereka kerana mereka sanggup berkorban nyawa demi menyelamatkan kita daripada terus dijangkiti COVID-19. Saya ingin menghuraikan dengan lebih mendalam mengenai peranan masing-masing di dalam menghalang penularan wabak COVID-19. Di dalam poster tersebut terdapat beberapa figura doktor dan jururawat berganding bahu dalam menangani COVID-19 ini daripada terus menjangkiti orang awam. Mereka sentiasa berada di hadapan dalam membasmi penularan wabak tersebut. Para kesihatan berjuang bukan sekadar secara fizikal semata-mata, tapi mereka sentiasa mempengaruhi minda masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini kepada mereka, khususnya kepada golongan warga emas. Melalui pendedahan tersebut, masyarakat akan mendapat kesedaran tentang bahayanya COVID-19 ini kepada mereka. Selain itu, para doktor dan jururawat juga menunjukkan teladan kepada masyarakat dengan memakai pelitup muka dan sarung tangan bagi mengelakkan virus tersebut merebak. Tindakan ini secara tidak langsung dapat menarik masyarakat untuk bersama-sama menjaga penjagaan diri dengan mematuhi SOP dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Petugas Barisan Hadapan memainkan peranan yang sangat baik dalam membantu negara menentang penularan pandemik COVID-19. Semangat yang tinggi ditunjukkan oleh setiap petugas Barisan Hadapan, iaitu melibatkan PDRM, ATM, Rel AJP dan pelbagai agensi-agensi dan sukarelawan. Mereka sanggup mengambil risiko berdepan dengan sesuatu yang cukup asing ini yang tidak pernah ditangani sebelum ini. Kita dapat lihat perjuangan petugas Barisan Hadapan yang terus komited dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, iaitu semasa Perintah Kawalan Pergerakan, itu PKP, yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia untuk membendung pandemik COVID-19. Petugas keselamatan iaitu PDRM dan ATM dilihat bersemangat melaksanakan tanggungjawab masing-masing di sekatan jalan raya yang dibuat, iaitu dengan melakukan pemeriksaan setiap kenderaan yang melalui kawasan tersebut. Setiap kenderaan diperiksa dengan teliti untuk memastikan orang ramai hanya keluar untuk tujuan dibenarkan sahaja. PDRM dan ATM juga mengadakan rondaan bagi memastikan orang ramai mematuhi PKP dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya adalah peranan daripada masyarakat Malaysia itu sendiri yang terbina daripada 3 kaum utama, Melayu, Cina dan India. Masing-masing memiliki peranan dan tanggungjawab yang harus kita laksanakan bagi bersama-sama dengan kerajaan untuk menghadapi pandemik yang cukup sukar ketika ini. Jadi masyarakat haruslah
mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, terutama sekali untuk terus berada di rumah supaya tidak berjangkit ataupun membawa virus kepada orang ramai. Seterusnya, masyarakat juga tidak boleh keluar sesuka hati tanpa ada keperluan yang mendesak dan dinasihatkan supaya tidak pulang ke kampung tanpa ada urusan yang muhasabah. Dan masyarakat juga harus kalau nak keluar membeli barang, mestilah ikut keperluan dan janganlah keluar secara beramai-ramai. Terutama sekali jangan bawa anak kecil ke pasar raya atau tempat awam. Dan masyarakat yang baik itu haruslah sentiasa memiliki kesedaran untuk membantu antara satu sama lain. Contohnya, kita bantu jiran kita yang mungkin tak cukup keperluan asas ataupun kita ada rezeki lebih, kita berikan kepada mereka. Kita ada masak lebih hari ini, kita share kepada mereka. Dan kita mestilah mendukung usaha kerajaan ini bersama-sama dengan jiran tetangga kita sekiranya ada berlaku perkara yang tidak diingini ataupun ada orang melanggar arahan kerajaan, bolehlah kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Penjarakan sosial bermaksud pengasingan diri daripada sebarang aktiviti yang melibatkan orang ramai. Adakah kalau kita mengamalkan jarak sosial sama seperti kuarantin atau pengasingan? Jawapannya, kuarantin atau pengasingan ini menyekat pergerakan individu di dalam kawasan atau zon tertentu untuk menghadkan penyebaran atau pemindahan jangkitan. Secara khususnya, pengasingan bermaksud tidak menemukan individu yang sakit dengan individu yang tidak sakit. Manakala kuarantin ini bermaksud pengasingan dan sekatan pergerakan individu yang sudah terdedah kepada penyakit. Di sini kita dapat lihat bahawa pergerakan jarak sosial tidak mempunyai sebarang sekatan lokasi, tetapi ia adalah suatu amalan tingkah laku untuk mengurangkan risiko jangkitan. Contoh-contoh penjarakan sosial. Ketika beratur, kita dihendaki mengekalkan jarak 1 meter antara setiap individu dengan individu yang lain. Di kedai makan, membuat garisan atas lantai supaya pelanggan ketika hendak membayar boleh beratur dengan menjarakkan diri mereka. Di kedai makan juga, meja disusun dengan jarak sekurang-kurangnya 2 meter. Selain itu, aktiviti-aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai, sentuhan badan dan lain-lain yang berisiko juga tidak dibenarkan. Oleh itu, mengamalkan jarak sosial ini merupakan tanggungjawab kita. Patuhi SOP yang ditetapkan pada setiap masa. Amalkan penjarakan sosial sebagai norma baharu dalam kehidupan. Slogan #kita jaga kita yang terdapat di dalam poster ini adalah memberi maksud bahawasanya rakyat Malaysia haruslah saling bekerjasama dalam menjaga diri dan kesihatan masing-masing. Kita sedang melawan peperangan ini dalam tempoh masa yang agak panjang dan gangguan yang besar dari segi kos ekonomi dan sosial. Kita perlu tekankan kepada semua rakyat Malaysia bahawa kita haruslah sentiasa bersama dalam menangani wabak ini. Rakyat Malaysia mestilah berganding bahu dan menerapkan semangat kita jaga kita untuk mengharungi norma baru yang telah diwujudkan. Duduk rumah tidaklah bermaksud tidak melakukan apa-apa kerana kita sedang membantu negara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini secara tidak langsung. Dengan kekal berada di rumah dapat menghindarkan diri kita semua daripada dijangkiti virus tersebut. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak mereka seperti membersihkan rumah, bertukang, berkebun dan macam-macam lagi. Virus COVID-19 merupakan makhluk yang paling kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi ia dapat menghancurkan keamanan dan kesihatan manusia sejagat. Lantaran itu, ia juga dapat merenggut nyawa kita sekiranya kita bersikap lepas tangan. Bagi mengurangkan jangkitan COVID-19, orang ramai telah disarankan untuk memakai alat pelitup separuh muka atau face mask. Orang ramai digalakkan memakai face mask terutamanya jika berada di tempat yang sesak dan ramai orang. Penggunaan face mask juga wajib ketika berada di tempat awam. Pemakaian face mask merupakan salah satu kaedah pencegahan yang penting. Jadi, orang ramai haruslah memakai face mask dengan cara yang betul yang telah ditetapkan oleh KKM. Seterusnya, orang ramai dinasihatkan untuk kerap mencuci tangan dengan air dan sabun.
Penggunaan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer juga amat digalakkan. Tujuan ini adalah untuk sanitasi serta menyah kuman. Namun, hand sanitizer boleh digunakan hanya jika tiada sabun dan air. Langkah mencuci tangan yang paling tepat adalah dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Tempoh masa untuk mencuci tangan juga adalah selama 20 hingga 30 saat. Kesimpulannya, orang ramai perlulah menanam kesedaran kesan-kesan negatif COVID-19 ini terhadap diri mereka, masyarakat serta negara. Tidak lupa juga, semangat bersatu dan perpaduan juga akan dapat dibentuk secara tidak langsung. Masyarakat Malaysia juga haruslah bersatu padu dan bekerjasama dalam menangani COVID-19 ini demi kebaikan bersama.